saya Siti Rokiah binti Yusof dan rakan setugas akan membincangkan negara New Zealand dan Jepun. New Zealand adalah sebuah pulau yang terletak di wilayah barat daya di Lautan Pasifik dengan mencatatkan populasi sebanyak 4,881,178 pada 4 Januari 2022 berdasarkan perincian World Meter Data Terkini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. New Zealand juga mempunyai ekonomi pasaran dan sektor perkhidmatan yang membentuk sebahagian besar daripada KDNK. Industri terbesar di New Zealand termasuk sektor pertanian dan hortikultur, penumbuhan dan industri perikanan. New Zealand juga ialah sebuah negara raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparlimen. New Zealand mempunyai bentuk kerajaan berparlimen berdasarkan model British. Kuasa perundangan terletak pada Dewan Rakyat, Parlimen, satu dewan yang mana ahlinya dipilih untuk penggal 3 tahun. Manakala Jepun merupakan negara pulau yang terletak di luar pantai timur Asia. Ia juga terdiri daripada rentetan pulau yang besar di arka timur laut barat daya yang terbentang kira-kira 1,500 batu yang bersamaan dengan 2,400 km melalui barat Lautan Pasifik Utara. Penduduk Jepun juga mencecah 125.5 juta orang pada Disember 2021. Kerajaan Jepun juga terdiri daripada Badan Perundangan Eksekutif dan Badan Kehakiman berdasarkan kedaulatan rakyat. Kerajaan berjalan di bawah rangka kerja yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Jepun yang diterima pakai pada tahun 1947. Berita bersambung bersama saya Natasha Hasni. Kajian dilaksanakan dalam sektor pendidikan di Jepun dan New Zealand adalah bermula pada tahun 2012 sehingga tahun 2020 di mana pelbagai elemen yang telah diketengahkan seperti dasar pendidikan dan juga pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sistem pendidikan di Jepun dan New Zealand sentiasa mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaharuan demi pembaharuan sentiasa dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Di Jepun, penekanan yang diberikan kepada bahasa Inggeris iaitu bermula pada tahun 2020. Jepun telah menetapkan bahawa bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa formal bermula dari grade 5. Bukan itu sahaja, sistem ujian bahasa Inggeris persendirian bagi peperiksaan kemasukan universiti turut diperkenalkan dalam usaha pembaharuan sektor pendidikan bagi negara Jepun. Di New Zealand pula, pembaharuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sektor pendidikan di New Zealand berdaya maju adalah pelbagai. Kita dapat lihat, pada tahun 2021, program kerja EWP 2021 yang memberi penekanan terhadap pelaksanaan dan juga penyampaian telah diwujudkan. Usaha ini adalah seiring dengan inisiatif pihak kerajaan dalam menyokong pemulihan ekonomi New Zealand daripada kesan COVID-19. Selain itu, Plan Tindakan Pembelajaran Awal 2019-2029 turut menjadi salah satu inisiatif yang dianggap sebagai inisiatif yang memperincikan terhadap pariti gaji dan juga kesaksamaan gaji dalam kalangan tenaga pengajar yang berkelayakan. Dengan ini, kita dapat lihat tahun demi tahun, Jepun dan New Zealand menjadi negara yang mengutamakan sektor pendidikan sebagai sektor berfokus dalam negara. Untuk pembaharuan dalam sektor pendidikan di Jepun dan New Zealand dapat dilihat di mana kedua-dua negara berusaha untuk meningkatkan kualiti dalam pendidikan masing-masing. Jepun melakukan pembaharuan dalam pendidikan dengan memperkenalkan pendidikan bahasa Inggeris sebagai pendidikan wajib di sekolah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris bagi pelajar. Kedua, pendidikan sains dan sains komputer dan pengaturcaraan yang diperkenalkan untuk memupuk pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah generasi muda yang lebih luas. Ketiga, sistem ujian bahasa Inggeris persediaan untuk kemasukan ke universiti yang juga diperkenalkan sebagai persediaan untuk kemasukan ke universiti yang mana ia menilai tahap kefahaman membaca dan mendengar bahasa Inggeris. New Zealand pula melakukan pembaharuan kurikulum, kemajuan dan pencapaian untuk menangani hasil pembelajaran yang tidak saksama melalui pembaharuan kurikulum dan kemajuan pemahaman bermula dengan perubahan untuk memastikan sejarah New Zealand diajar di semua sekolah mulai 2022. Kedua ialah pelan tindakan untuk meningkatkan kehadiran dan pelibatan pelajar dalam kelas yang dikatakan merosot sejak tahun 2013 dan semakin mencabar sejak pandemik COVID-19 melalui pengenalan Urgent Response Fund. Dan yang ketiga ialah inisiatif terhadap halangan dalam pendidikan yang mana ia memfokuskan kepada program makan tengah hari, sekolah sihat dan penyediaan produk kebersihan peribadi bagi pelajar perempuan secara percuma di sekolah.
Kesan COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Jepun yang pertama ialah kewujudan sistem pendidikan baharu, iaitu pendidikan melalui mood digital yang memerlukan pelajar mengakses semua bahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian internet. Kedua ialah peningkatan sektor kewangan kerajaan. Contohnya di Jepun hanya 40% pelajar dalam lingkungan 15 tahun yang memiliki komputer riba. Jadi ia memerlukan pihak kerajaan memainkan peranan dengan menyediakan infrastruktur ICT seperti komputer riba. Ketika penurunan akses pelajar untuk pendidikan, contohnya pembelajaran melalui mood digital telah menambah beban kewangan pelajar dalam capaian komunikasi dalam mendapatkan pelan internet yang laju bagi setiap bulan. Tambahan pula, setengah pelajar tergolong daripada keluarga berpendapatan rendah menyebabkan kesukaran akses terhadap pendidikan. Untuk dasar pendidikan, New Zealand, tabir urus sistem pendidikan di New Zealand adalah perkongsian antara kerajaan pusat dan sekolah. Jadi tiada pentadbiran sekolah peringkat pertengahan di New Zealand yang diwujudkan. Sekolah dan universiti adalah antara yang paling berautonomi di seluruh negara OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. Kerajaan New Zealand juga telah menetapkan objektif tahunan dalam penyataan hasrat untuk agensi pendidikan pusatnya dan Kementerian Pendidikan membangunkan rangka kerja dasar negara. Bagi negara Jepun pula, sektor pendidikan di Jepun dilihat mempunyai rekod terbaik PISA 2012 dalam matematik, sains dan pembacaan dengan peningkatan dalam pembacaan dan sains meratapi kitaran PISA dan prestasi yang tidak berubah dalam matematik. Jepun juga mempunyai kadar pencapaian di atas purata dalam pendidikan menengah atas walaupun lebih sedikit pelajar daripada purata OECD yang mendaftar dalam pendidikan dan latihan vokasional atas VET. Pada tahun 2011, institusi Jepun meningkatkan jumlah jam belajar dalam pendidikan rendah dan menengah rendah untuk mengurangkan pergantungan kepada sumber pendidikan swasta. Jadi sekolah Jepun mempunyai tahap autonomi tertinggi dalam kalangan negara OECD mengenai kurikulum dan dasar penilaian kepada pelajar. Seterusnya, bahagian sosioekonomi negara Jepun dan New Zealand dapat dilihat daripada aspek pertama, iaitu ekonomi negara, di mana Jepun mencatatkan peningkatan KDNK sebanyak 1.13%, antaranya sumbangan peningkatan daripada sektor pertanian padi disebabkan pemberian subsidi oleh kerajaan, manakala di New Zealand KDNK meningkat sebanyak 814 disebabkan oleh peningkatan ekspor sektor perlombongan seperti biji timbah menira. Kedua, aspek sektor pendidikan di Jepun, sektor peningkatan mencatatkan kemajuan apabila keseimbangan semula mobiliti pelajar keluar dan masuk dilaksanakan, di mana kesan diperoleh dapat mewujudkan hubungan yang positif, iaitu hubungan perdagangan dan diplomatik antara kedua negara. Manakala di New Zealand, penekanan terhadap sistem pendidikan holistik berdasarkan 5 kecekapan telah mendidik kecemerlangan pelajar daripada pelbagai sudut berfikiran jauh dan mengasah kebolehan mereka daripada peringkat awal. Ketiga, dari aspek pengangguran di Jepun, pengangguran meningkat sebanyak 2.97% pada tahun 2020 disebabkan wabak COVID-19 yang memberi kesan terhadap peluang pasaran pekerjaan serta kerajaan kekurangan data bagi membantu golongan PKS dalam mengekang kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Manakala di New Zealand, penurunan indeks pengangguran sebanyak 3.40% pada tahun 2021 disebabkan sektor ekonomi negara yang stabil dengan kewujudan peluang pekerjaan yang luas. Empat, aspek sosial di Jepun dan New Zealand, keseimbangan sosioekonomi dilihat apabila kadar masalah sosial adalah rendah dengan penurunan terhadap pelbagai kes jenayah. Jadi ia menyumbang kepada sosioekonomi yang stabil apabila rakyat berada dalam keadaan selamat dan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar. Perbandingan dapat dilihat dari segi pemberian vaksinasi, di mana Jepun memfokuskan keutamaan vaksinasi kepada pelajar universiti yang melanjutkan pelajaran di luar negara serta dalam negara melalui pembukaan pusat vaksinasi di beberapa buah universiti di Jepun. New Zealand juga telah mengambil inisiatif dengan mewajibkan vaksinasi kepada pekerja dalam sektor pendidikan sebagai usaha membasmi virus COVID-19 melalui satu dasar baru, iaitu tiada suntikan, tiada kerja. Bagi menambah baik sistem pendidikan selepas COVID-19, kerajaan Jepun telah mengambil beberapa inisiatif baru, antaranya penyediaan dana kepada sekolah serta inisiatif melalui keperluan kaki tengah sekolah dan sokongan bahan untuk pembelajaran di sekolah. Seterusnya, dari segi pembaharuan dalam pendidikan, kerajaan Jepun memperkenalkan pelan pendidikan yang merangkumi pendidikan bahasa Inggeris, pendidikan sains komputer dan pengaturcaraan, dan sistem ujian bahasa Inggeris persediaan untuk kemasukan ke universiti, yang mana kesemua pelan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat dari sekolah rendah, menengah hingga ke peringkat universiti. Berbeza pula dengan New Zealand, di mana kerajaan memperkenalkan pelan pendidikan yang meliputi pembaharuan kurikulum, kemajuan dan pencapaian, pelan tindakan untuk meningkatkan kehadiran dan pelibatan pelajar ke sekolah dan inisiatif terhadap halangan dalam pendidikan, iaitu program makanan tengah hari sekolah sihat dan penyediaan produk kebersihan peribadi bagi pelajar perempuan secara percuma di semua sekolah di New Zealand. Perbandingan persatuan antarabangsa di New Zealand dan Jepun terbahagi kepada dua.
iaitu persatuan antarabangsa yang berbeza. Di New Zealand, persatuan antarabangsa mereka ialah ISANA, iaitu Student Advisor Network of Australia. Manakala di Jepun, persatuan antarabangsa mereka adalah JAFSA, iaitu Japan Network for International Education. Manakala yang kedua ialah misi yang berbeza. ISANA di New Zealand menjelaskan bahawa misinya adalah kepimpinan promosi dan advokasi piawaian amalan terbaik dalam perkhidmatan pendidikan antarabangsa, pemudahan forum pelatihan dan pertukaran maklumat yang berkaitan untuk keahliannya dan komuniti. Manakala di Jepun pula, misi JAFSA adalah mempromosikan dan meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan antarabangsa di Jepun dan menyediakan sambungan kepada komuniti global.